Boleh nampak slide? Okay, so hari ini Ana akan bentangkan pasal kenapa suplemen, kenapa Nutrilite. Okay, sebelum itu, ni Ana punya profile lah. Pendidikan daripada Bachelor of Science, Focus in Mathematics Management in UiTM Shah Alam. Okay, so Ana part-time editor dan sekarang ni buat part-time MBA Business Owner. Ana membina bisnes bersama keluarga, sponsor by abang sendiri iaitu Ashraf dan Nurul. And then upline atau pembentuk Ana dalam bisnes ni ialah second generation FDC, Nazli and Shukran. So ini adalah my sister-in-law yang tengah-tengah ni, gambar kiri, dan ini adalah Shukran, husband Puan Nazli. Okay, so hari ini Ana akan bentangkan dua topik lah. Satu, mengapa suplemen, mengapa Nutrilite. Kemudian Ana akan buat sedikit demo tentang Nutrilite. Okay, jadi kita tahu bila kita nak dapatkan nutrients dalam seharian, terdapat nutrien tu dalam bentuk pelbagai makanan kan. Maksudnya adalah kategori-kategori dia lah. Kita ada makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak. Yang selalu kita belajar dalam piramid makanan kan. Kemudian kita ada mikronutrien seperti vitamin, mineral. So kita faham makro tu menunjukkan yang benda-benda yang besar lah. Nutrien yang dalam bentuk besar-besar. Contohnya karbohidrat dalam kompleks, bentuk kompleks, bentuk besar. Kemudian mikro ni kecil. So kita dapatkan vitamin dengan mineral tu lebih senang diserap oleh usus kita lah. Dan lain-lain yang diperlukan dalam pemakanan ialah air, serat, phytonutrient. So dalam topik ni phytonutrient kemudian lah Ana akan senangkan. Okay, so makronutrient kita faham terdiri daripada karbohidrat, protein dan lemak, menghasilkan tenaga yang diukur dalam bentuk kalori lah. So macam contoh dalam satu 4K kalori per gram yang ada dalam karbohidrat yang diperlukan oleh kita. So 4K kalori per gram protein yang diperlukan oleh kita dalam sehari. Dan juga 9K kalori per gram lemak yang diperlukan dalam sehari kita. Hi Vivo B2248. Thank you coming. Boleh rename nama ya untuk kita kenal-kenal nanti. Okay, kemudian karbohidrat terdiri daripada karbohidrat kompleks dan juga karbohidrat ringkas. Siapa tahu karbohidrat kompleks dengan karbohidrat ringkas ni macam mana? Pernah dengar tak sebelum ni? Tak pernah dengar? Kalau pernah dengar, komen satu-satu. Kalau tak pernah, dua-dua. So biasanya karbohidrat kompleks dengan karbohidrat ringkas ni, rasanya yang mana satu yang bagus untuk kita? Kompleks atau ringkas? Sorry. Okay, so kita tengok karbohidrat ringkas ni, ringkas dengan kompleks ni asal daripada dia macam merujuk kepada kandungan gula. So ringkas menunjukkan yang sugar yang gula yang dalam bentuk ringkas. Okay, contohnya karbohidrat jenis ringkas ni
dia lebih mudah diserap dalam usus badan kita. Sebabkan dia mudah kan, dia kecil ataupun dia dalam bentuk yang ringkas. So dia mudah dimasukkan dalam usus kita. Okay. So bila proses penyerapan tu mudah diserap masuk dalam usus kita, so dia punya peningkatan gula dalam darah tu lebih cepat. So tu sebab dia akan menyebabkan proses peningkatan gula dalam darah dan hasilnya menyebabkan kencing manis. Okay. So macam contoh lempeng manis, coklat pun manis, gula-gula, candy, biskut yang terkandung karbohidrat tapi karbohidrat jenis karbohidrat ringkas. Kalau karbohidrat kompleks pula, dia menunjukkan bila kompleks kan kita masuk contoh kita masukkan nasi, contohlah nasi perang ni adalah contoh karbohidrat kompleks. So bila kita masuk dalam badan kita ni, dia perlukan enzim. Enzim tu nak uraikan molekul yang besar kepada molekul yang kecil. So bila ada proses penguraian tu, so dia menyebabkan proses penyerapan tu lambat berlaku kan. Dia kena tunggu jadi kecil dulu baru serap masuk dalam usus. So dia melambatkan masa peningkatan gula dalam darah. Tu beza antara karbohidrat kompleks dan karbohidrat ringkas. So nanti kalau kita nak ambil jenis karbohidrat yang baik, so kita lebih fokus pada karbohidrat kompleks. Okay. Okay. So protein antara makronutrien iaitu protein. Kelebihan protein ni dia baik untuk rambut, hormon, keimunan kita, sel darah merah, otot, kulit dan juga kuku. Terus pentingnya protein ni dalam diet pemakanan kita. So protein pun ada dua jenis protein, iaitu protein lengkap dengan protein tak lengkap. So kalau kita faham, protein lengkap tu yang ada asid amino yang diperlukan dalam badan kita lah. Berbanding dengan protein tak lengkap ni, makanan yang tak ada semua asid amino yang kita perlukan. Okay. So antara makanan ataupun protein, contoh protein tak lengkap ni biasanya ada juga dalam roti, tapi dia tak memberikan kita protein yang lengkap. Okay. Okay, so asid amino ni ialah blok binaan protein lah. So asid amino ni penting untuk kita punya pembinaan sel yang baik, lebih baik. Okay, untuk antara beza protein lengkap dengan tak lengkap. Boleh? Okay, so ini antara contoh lemak. Lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okay, lemak tepu ni biasanya berasaskan daripada haiwan. Okay. Lemak tak tepu ni lemak yang berasaskan daripada tumbuhan. So kita boleh ambil contoh lemak tepu ni macam contoh mentega. Lepas tu kalau ayam tu protein kan, tapi bila kita goreng dia dah ada lemak tepu kat situ, berminyak-minyak kat situ. Okay. Lemak tak tepu ni contohnya dalam minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak jagung. So
Itu antara lemak yang bagus untuk kita. Kalau kita pemilihan lemak ni, lemak tak terpenuhi yang diperlukan oleh badan lah untuk pemakanan yang sihat. Okay, micronutrient. Micro tu kecil kan tadi kan. So vitamin dan mineral antara micronutrient yang diperlukan oleh badan kita. So kalau kita nak mudah ingat, vitamin A, D, E, K, vitamin adik merupakan vitamin larut lemak. Okay, vitamin larut air seperti vitamin C dan B. Okay. Antara contoh minerals, contohnya kalsium, magnesium, sodium, potasium, dengan klorin, semua tu yang diperlukan dalam seharian jugalah. Biasanya ada di dalam bentuk air lah. Bila kita minum tu, ada minerals yang diperlukan. Okay. Siapa tahu vitamin larut lemak dengan larut air ni macam mana? Apa beza? Kalau tak tahu, tekan 333. Okay. So, vitamin larut lemak ni, dia macam tak boleh dia berada dalam disimpan dalam tubuh kita ni dalam jangka masa yang panjang. Okay, so kalau kita konsum hari-hari, bayangkan kan, dia menyebabkan mungkin tak sesuai dekat situ. So vitamin larut lemak ni dia kita tak boleh konsum hari-hari. Sebab dia tak larut dalam air. Senang cerita, dia tak boleh larut dalam air, so kita tak boleh nak membuang menggunakan urin kan. So dia akan berada dalam badan kita ni, tak boleh diambil setiap hari. So dia ada dia punya tahap optimum lah untuk kita ambil. Berbanding dengan vitamin B dengan C, sifat dia boleh larut dalam air. So dia boleh berada dalam tubuh badan kita ni dan boleh dikonsum. Boleh kita ambil setiap hari dengan kadar yang optimum. Okay. Okay. So kita faham bila pemakanan dalam diet seharian kita perlukan semua jenis kategori ni kan dalam satu lengkap seharian kita. So kita fokus on kenapa perlu, kenapa suplemen kan berbanding dengan ubat-ubatan ke dan sebagainya. So kita compare kan, kita ambil contoh manusia awal versus dengan manusia moden. Okay. So kita faham, sekejap ya. Tak nampak slide dia nampak ke? Boleh, tapi dia bukan the whole screen. Dia thumbnail je. Sekejap ya, Ana stop dulu. Okay. Nampak ya? Okay. So kita bandingkan kehidupan manusia sekarang, manusia moden versus dengan manusia awal lah. So kalau kita tengok
dari segi kurang bersenam ni mungkin sekarang ni manusia lebih kepada komitmen kerja ataupun komitmen keluarga. Jadi masa tak cukup di situ. Masa tak cukup di situ, so dia kurang bersenam. And then dari segi pemakanan, sekarang ni dah macam-macam pemakanan. Contohnya fast food, makanan yang diproses. Kalau sayur-sayur dan buah-buahan pun yang telah diawet. Jadi dia punya organik tu mungkin dah kurang. Bahan organik. Lebih kepada bahan yang telah disuntik atau diawet dan sebagainya. Colouring dan sebagainya. Kemudian disebabkan oleh komitmen masa yang tak cukup, mungkin sekarang ni ada yang kurang tidur. So dia kerja lebih daripada beberapa jam lah. Kemudian tidur yang tidak mencukupi pun boleh menyebabkan kesihatan yang kurang. Okay. Kemudian disebabkan oleh komitmen yang lebih dan juga mungkin dari segi pemakanan yang tak sihat, boleh berlakunya stres, memberikan tekanan kepada kita lah. Dan juga faktor lain seperti pencemaran daripada teknologi yang ada sekarang ni. Okay. Bayangkan kita rasa macam kita ambil pemakanan seharian tu makanan yang sihat. Bayangkan kita ambil pemakanan seharian tu dalam keadaan yang kita dah cukup ambil roti, dah ambil ayam, dah ambil nasi. Kita ambil sayur, tapi lengkap tak semua nutrien tu dalam satu pinggan kita untuk kesihatan tubuh badan kita. Okay, bayangkan ni pinggan kita. Siapa boleh bayangkan tengah hari tadi ataupun makan malam tadi, macam mana dia punya bentuk pinggan? Adakah ayam goreng tu dalam suku, ada sayur tak, ada buah-buahan tak, ataupun ada mi goreng je satu pinggan. So kita nak tahu satu pinggan kita tu adakah berhasil atau tidak. Okay. So ini adalah contoh model pinggan yang sihat lah. Siapa yang sekarang ni dia ada ikut pinggan yang sihat ni, separuh sayur dan buah-buahan, suku protein dan juga suku karbohidrat. Ada tak dalam dinner ataupun lunch tadi? So Hana kata dulu tak, sekarang dah boleh ikut suku separuh. Kak Nas, ya saya. Okay, so ada, bukan tak ada langsung kan yang ikut. Maksudnya kita dah aware tentang program suku-suku separuh ni. Okay, so ini adalah contoh yang terbaik lah bila kita nak dapatkan nutrien yang lengkap dalam diet pemakanan seharian kita. Okay, tapi secara keseluruhan dalam statistik lah, dia kata 3 dalam 4 dewasa di seluruh dunia tak memenuhi saranan pertubuhan kesihatan sedunia. Minimum 5 sajian buah dan sayur program setiap hari. Maksudnya dia tak mengikut suku separuh ni dengan sempurna lah. Ini menunjukkan 3 dalam 4 dewasa. Okay. So kenapa Nutrilite? Okay. Kenapa kita nak pilih suplemen tu daripada Nutrilite? Sebab kita tahu dia kata terbaik dari
ladang. Okey, terbaik dari ladang dan terbaik dari teknologi sains kita. Okey, so jom kita lihat. Pada tahun 1934, Karl Rembold memulakan memasukkan seluruh pekatan tumbuhan ke dalam rumusan untuk produk multivitamin dan multimineral pertama dijual di Amerika Utara lah. Okay. And then Nutrilite ni merupakan satu-satunya jenama vitamin dan mineral global yang menggunakan konsep tanam, petik, proses tumbuhan di ladang sendiri. Di ladang yang disahkan organik lah. Kalau kita lihat nanti lokasi dia jauh daripada industri kilang yang terdedah kepada bahan kimia. Okey. Dan dia merupakan suplemen vitamin dan diet nombor 1 in the world lah, dalam satu dunia. Okey, itu sebab kenapa kita pilih Nutrilite lah. So ini antara Nutrilite memiliki 6,400 ekar tanah ladang organik. Contohnya terdapat di Washington USA, di Mexico, di Brazil, dan Nutrilite ni dia ada satu sijil Nutrisert lah. Nutrisert ni untuk pastikan pembekal adalah berpandukan prinsip organik. So dia macam orang kata apa, ada satu sijil tu nak menunjukkan mereka ni semua bahan ataupun dilakukan secara organik. Okey. So diiktiraf satu dunia. Kemudian sejak tahun 1952, lebih daripada 50 kajian klinikal dan lebih daripada 190 paten yang diluluskan. Okey, dan tak silap beratus-ratus saintis yang terlibat dalam mengkaji produk Nutrilite ini. Okey. Kemudian Pusat Kesihatan Optimum Institut Kesihatan Nutrilite ialah pusat sains, pendidikan dan latihan ini. Dia bertujuan untuk bantu orang ramai mencapai kesihatan yang optimum lah. So produk-produk tu dalam keadaan yang dos yang optimal dan sesuai untuk orang ramai. Okay, so ini adalah hari tu last year Ana pergi event Nutrilite. Dia celebrate dah 90 tahun produk Nutrilite tu dekat negara kita, dekat dunia lah. So menunjukkan apa tu, kalau dah 90 tahun, orang daripada 90 tahun yang lepas yang gunakan produk Nutrilite ni, so dia like macam kekal kan, produk tu sustain selama 90 tahun. So kita nak pilih produk pun lebih yakin lah berbanding dengan produk yang baru, dengan produk yang dah lama dikaji oleh para saintis. So ni Ana share sedikit video ketika Ana pergi ke event tersebut. Okay, so tu antara kira proses peringkat by peringkat bagaimana penghasilan produk Nutrilite di ladang organiknya tersendirilah. Semua dia menggunakan konsep organik, menggunakan tak ada langsung
menggunakan racun, serangga ataupun bahan kimia. Okey, ini okay, so dalam video ni nak menunjukkan yang kajian yang dilakukan oleh para saintis dan juga uji kaji di dalam makmal sains berkali-kali lah, mungkin lebih pada beratus-ratus kali untuk menghasilkan produk Nutrilite dan diberi kepada pengguna. Okey. Seterusnya, Ana nak buat satu demo Nutrilite. Okay. Kenapa kita pilih produk Nutrilite ni? Sekejap. Share. Hai Kak Nas. Okay. Sekejap ya. Hmm. This still recording. Okay. So first, Ana akan tunjuk demo BioSeed. Okay. BioSeed. So Ana perlukan tiga. Ni menunjukkan 3 orang. Okay. Ni menunjukkan 3 orang. Ali, Abu, Acong. Contoh. Kemudian Ana akan bandingkan setiap orang tu. Okay. Ana akan letakkan kapas. Okay. Dalam ni. Hopefully boleh nampak ya. Okay. So ini. Speaker. Ini menunjukkan organ dalam badan kita lah. So gelas ni menunjukkan kita punya badan. Kapas ni menunjukkan kita punya organ dalam tubuh badan kita. Dan Ana akan letakkan setiap gelas ni dengan air sebab dalam tubuh badan kita memerlukan 70% air kan. Okay. So siapa yang bila dia tak sihat ke demam ke, dia makan Panadol. So Ali dia makan Panadol. Okay. So dia tak sihat. Kita tengok Okay. Bila, okay contoh, sorry. Bila ini dalam tubuh badan kita. Okay. So bila kita keluar pergi kerja, kita dalam keadaan yang stres, sebenarnya benda tu akan menyebabkan orang kata apa? Tubuh badan kita terdedah kepada radikal bebas lah. So bila terdedah kepada radikal bebas, Ana ada iodine ni menunjukkan kita punya radikal bebas. Radikal bebas tu menunjukkan bahan-bahan yang boleh merosakkan sel dalam tubuh badan kita. So bayangkan hari-hari kita stres kerja, terdedah kepada udara yang tak sihat. And then ni semua Ali, Abu, Acong ni semua sama. Dia terdedah kepada situasi yang sama. So bila dalam keadaan yang dah tercemar, okay, dah orang kata apa? Mengganggu sistem sel dalam tubuh badan. So mereka ni dalam keadaan yang tak sihat lah. Stres pun salah satu sebab sel kita dalam keadaan yang dah rosak. Okay.
So, Ali tak sihat, dia ambil keputusan, dia pergi klinik, dia makan Panadol lah. So, Ana akan letakkan Panadol dalam ni. Okay. Okay. So, kita akan lihatlah Panadol ni macam mana dia memberi reaksi kepada tubuh badan kita. So kalau kita tengok organ kita still dalam keadaan yang masih ada ataupun tercemar dengan radikal bebas tadi kan. Padahal kita dah ambil Panadol. So mungkin reaksi dia dalam keadaan kadar perlahan. Okay. So kita cuba tengok bagaimana Abu selesaikan masalah kesihatan beliau. So Ana gunakan brand X vitamin C. Okay, kira ini adalah antara suplemen lah yang kalau dia ambil dalam keadaan hari-hari. So yang ini Ana letakkan situ. Okay. So kita tengok dia boleh larut dalam air lah. So vitamin C ni boleh larut dalam air. Kita akan nampak lah kat situ. Okay. So itu antara suplemen yang kita ambil berbanding dengan Panadol. Okay. Kemudian Ana ambil, Ana pula, Ali, Abu dengan Acong kan. So Acong ni dia ambil suplemen dari Nutrilite. Kalau kita tengok suplemen daripada Nutrilite ni, lepas dia masuk ke dalam air kan, so dia akan, dia punya suplemen tu dia macam mengembang. So konsep pengembangan satu tablet tu menunjukkan dia sedang mengeluarkan orang kata apa, nutrien-nutrien kepada sel tubuh badan kita lah. So pengambilan biosin ni dia bertahan selama 8 jam dalam tubuh badan kita. So kita tengok. Okay. Boleh nampak beza tak? Maksudnya biosin ni dia memberi perlindungan kepada tubuh badan kita dengan cepat, dan kalau ikutkan pengambilan selama 8 jam tu dia memberi perlindungan terhadap kesihatan kita. Okay. So bayangkan semua orang ni terdedah lagi. Terdedah lagi kepada radikal bebas kan. So contohlah, Acong tadi dah ambil biosin tadi. So dia pergi keluar, terdedah lagi kepada radikal bebas. So biosin ni boleh memberi perlindungan selama 8 jam. So kita boleh tengoklah. Organ badan kita akan dilindungi lah daripada radikal-radikal bebas. So kita tak nampak dia punya organ tu dah putih bersih dah kan. Okay, semuanya. Okay, kalau boleh nampak. Okay. So ini yang kita ambil brand X. Tindakan dia sedikit lambat kan kat situ. Still masih ada lagi color dia. Hebat kan biosin ni. So ni Panadol tadi. Kalau kita tengok, tengok organ kita. Dia macam ada light. Panadol pun dah tak nampak. Dah hancur.
Okay. So kalau kita lihat sendiri demo ni, seperti apa yang berlaku dalam badan kita. So kalau Ana akan pilih biopsi lah daripada Neutralite sebab dia memberi kesan serta-merta dan dia memberikan perlindungan terhadap badan kita selama 8 jam. Okay. So ini kalau kita fahamkan biopsi ni bukan setakat untuk meningkatkan sistem imunisasi dalam badan kita, dia untuk kulit juga, kulit muka kita. Kalau dia datang dengan Salmon Omega, dia boleh selesaikan masalah jerawat, anti radang dan sebagainya lah. So tak silap umur 12 tahun ke atas boleh consume biopsi ni. So kalau kita nak kita dalam sentiasa yang sihat, boleh amalkan ataupun consume vitamin biopsi ni setiap hari. So sesama batuk, insyaAllah kita boleh cegah kat situ. Okay. Hebat tak hebat biopsi? Siapa dah ambil biopsi? Okay. So ada yang dah ambil kan kat situ. Okay, seterusnya Ana nak tunjukkan Neutralite ataupun lecithin inilah daripada Neutralite. Okay. So lecithin ini biasanya kita untuk, tadi kan ada explain pasal lemak tepu dan sebagainya kan. So lecithin ini membantu untuk kita panggil apa? Sebagai emulsifier untuk pecahkan lemak-lemak yang tepu ataupun lemak-lemak yang degil. So nak tunjukkanlah macam mana cara proses dia tarik lemak atau pecahkan lemak tersebut. So macam biasa, dalam badan kita ada 70% air. Okay, tak sampai 70%. Okay, so biasanya kita akan kita perlukan lemak tapi dalam orang kata apa, bahagian yang sedikit. So kalau kita punya contohlah kolesterol kita daripada makanan berminyak, makanan yang berlemak. So minyak sebagai contoh pengambilan kolesterol. So kita makan goreng-goreng, makan mi goreng, kuih goreng kan. So lama-lama terkumpul lemak-lemak yang tepu yang tak boleh kita nak uraikan dengan cepat. So lecithin ini, okay, dia bantu untuk menguraikan ataupun pecahkan lemak tersebutlah dan boleh terus keluar sebagai najis. So Ana, kalau kita faham, ini bentuk tablet dia. Okay. Ini bentuk tablet dia. So Ana dah hancurkan dia sebab lecithin ini sesuai bila after makan, kita hancurkan, kita kunyah sebanyak 2 tablet lah. Okay. Okay, kemudian Ana dah hancurkan, okay, 2 tablet lecithin ini. Dan lepas makan goreng-goreng, Ana ambil 2 tablet. So kita lihatlah ini yang tadi kan, lemak tadi. So kita lihat. Boleh nampak ke? Okay. So nampak tak? Kita makan and then nanti dia akan pecahkan lemak tersebut. Nanti kita akan nampak dia jatuh. So itulah yang dia akan keluarkan melalui najis kita lah nanti. So dia akan kumpulkan, dia akan serap semua lemak. Itu.
Okay, ni tu dia dah jatuh. So maksudnya bila kita makan tu dia dah buat kerja dia. Cepat je dia buat kerja kan. Dan lemak-lemak tersebut dia akan membuang sebagai najis lah. So siapa-siapa yang ada usaha untuk turunkan berat badan disebabkan oleh lemak-lemak yang degil, boleh cuba ni. Punya je, dia rasa dia macam kacang-kacang. Ada yang dah cuba, ada yang dah pernah rasa lecithin E. Okay. Ni sesuai juga untuk, ni ada vitamin E juga. Tapi dia dalam dos yang sedikit lah. Dia sesuai untuk kulit dan juga untuk bakar lemak. Okay, seterusnya nak tunjukkan demo daily vitamin. Okay, ini produk daily vitamin daripada Nutrilite. So ini brand X. Okay. So kalau kita tengok brand X ni, okay, brand X ni kita tengok warna merah kan. Dalam ni, ni warna merah kan. Okay. So kalau Ana potong dia, dekat sini kita nampak dalam dia warna macam coklat, tapi luar dia warna merah. So maksudnya digunakan vitamin ni dia dah salut dengan pewarna lah. Nanti Ana akan tunjukkan lah kenapa kita boleh kata ini adalah colouring. So Ana akan basahkan tangan Ana. Okay, sekejap ya. Okay. So tangan Ana basah kat sini. So Ana akan tapukan brand X tadi. Nampak tak? Ada pewarna kat situ kan? So bahan pewarna ni, bila kita makan, contoh kita nak ambil daily vitamin kan untuk seharian, bila kita ambil hari-hari, nutrien tu mungkin masuk juga, tapi yang lebihnya pewarna kita, pewarna suplemen tersebut. So kita dah ambil pewarna tersebut, so pewarna ni lah yang menyebabkan mungkin kerosakan sel dalam tubuh badan kita ataupun kerosakan menyebabkan buah pinggang kan. So ini sebenarnya pewarna semua ni dia bukan sahaja dalam suplemen tapi dia juga ada dalam pemakanan. Bahan pewarna, bahan pengawet, bahan yang tambahan, perasa tambahan, semua tu ada dalam pemakanan juga dan juga suplemen. Okay, so kita tengok brand X yang ini dia ada bahan pewarna. Okay, so kita takutlah nak makan. Bila ada bahan pewarna kan dia boleh effect kita punya organ dalaman. Okay. So seterusnya Ana nak bandingkan dengan produk Nutrilite. Okay. Okay, tanggal. Okay, Ana nak bandingkan dengan produk Nutrilite. Okay, kita tengok. Ini tablet dia, satu tablet dia. So Ana potong dia. So dalam dia dengan luar dia warna dia sama kan? Dalam dengan luar. Okay, so kita nak tahu dekat luar ni adakah dia bahan pewarna atau tidak. Pun sama, Ana akan basah guna tadi tangan kiri, Ana akan guna tangan kanan. Ini. So ada nampak ke bahan pewarna kat situ? Okay, maksudnya kat sini
dia bukan balut dengan bahan pewarna, tapi dia balut dengan kita panggil cornstarch. Kita panggil apa? Kanji daripada jagung. So still extract daripada tumbuhan juga. So dia selamatlah kalau kita makan. Kita dah ambil nutrient yang kat luar ni pun berasaskan tumbuhan kan. So dia tak akan efek memberikan kesan bahaya kepada tubuh badan kita. Okay. So kita buktilah dekat sini kan bila Ana tunjukkan ketiga-tiga demo ni, Nutrilite. So kita boleh katakan bahan dia selamat digunakan. Tak adalah orang kata oh makan suplemen ni boleh rosakkan buah pinggang dan sebagainya. Sebab apa? Dia dah optimumkan dia punya dos dia dalam satu produk Nutrilite ni. Okay? Dan terbukti daripada demo tadi keberkesanan produk tersebut kan. Selamat, keberkesanan dan juga orang kata apa, organik. So itu sebab dia punya tema dia safe, pure and effective. Okay. So Ana dah selesai buat demo kat sini. Dan juga selesai juga pembentangan pada hari ini. So nanti Ana boleh bukakanlah question and answer daripada semua. So thank you for today. Ada soalan ke? Nah, tadi Ya, kalau dah tengok tadi chat. Faros ni ada tanya tadi. Oh, Rosni ada tanya. Sekejap ya. Faros ni ada tanya tadi. Oh, hi Aunty Rosni. Thank you for coming. Assalamualaikum, sebagai warga emas, wajib ambil makanan tambahan ke? Macam mana nak tahu apa yang sesuai untuk badan kita? Okay, so yang ini semakin meningkat usia kita, semakin meningkat usia kita punya nutrien dalam badan kita ni dah kurang sebenarnya. Bila peningkatan usia, nutrien dah kurang, jadi kita boleh ambil macam Ana cerita tadi yang suku-suku separuh dan sebagainya kan. Kita ambil sayur separuh, ayam sebagai protein separuh dan juga karbohidrat nasi separuh kan. Tapi kita tak tahu adakah cukup dalam sehari kan. Itu sebab kita ambil suplemen ni sebagai macam tambahan. Kita add on. Rasa macam oh hari ni tak cukup sayur, kita ambil tablet daily vitamin ataupun double X. Dan dalam satu tablet tu dah cukup lengkap dengan semua vitamin, vitamin, minerals dan phytonutrients. So kalau aunty kata perlu ke wajibkah ambil atau tidak, so untuk wajib tu bergantung kepada individu tersebut lah. Tapi Ana rasa suplemen ni perlu dalam kehidupan sehari kita. Sebab kita kalau nak dibandingkan satu contohlah Biosi kan. Biosi ni. So Biosi ni satu kalau kita faham kita nak kena ambil dalam satu hari orang kata apa? Macam 7 biji oren tu kita kena telan. 7 biji oren tu kita kena telan dalam satu hari. So nak senang ambil satu tablet je dah lengkap kandungan dia. Sama macam 7 biji oren. Macam tu. Boleh aunty? Terjawab tak persoalan? Ada lagi soalan tak? Nyada ada soalan? Ataupun okay. So sementara ni I nak share sedikit, sedikit je slide. Lengkap penerangan. Okay, thank you Nyada.
Nyada pernah ambil suplemen Nutrilite? Tak sebelum ni? Daily ada. Oh, okay. Tapi dah lama. Okay. So tadi Nyada boleh nampak kan perbandingan antara Daily dan juga Brand X kan? Dari segi dia punya bahan pewarna lah. Okay. So ni antara sorry. Share kat sini. So ni antara tadilah. Daily ni ada satu tablet tu dia dah bekalkan 11 vitamin dan 7 mineral kan. So ni antara kelebihan dia lah. So kalau kita tak ambil buah-buahan dan sayur dalam harian, kita boleh gantikan dengan daily vitamin ataupun bio-C tadi. Okay. So sesuai untuk orang yang mahukan perlindungan lah, seperti bio-C tadi. Okay. Kita tunggu sekejap ya. Kak Nas ada nak share ke? Saya sebenarnya nak try masuk ke dalam komputer. Hari ni pula dia punya internet teruk. So I'm on my phone. Tapi saya apa yang Liana apa tu explain tadi. Cuma Fazilatun dengan Kak Rosni ni siapa? Aunty Rosni. Kawan kawan mak ke kawan ayah? Kawan mak. Rosni kawan mak? Ya ke Aunty Rosni? Kawan mak. Okey, selamat datanglah kepada penerangan Liana yang sangat-sangat baik ni. Saya Puan Nazli, saya seorang certified wellness planner dan kami kenal kerana kami semuanya berminat dalam bidang kesihatan ni. Dan saya sendiri eczema dulu. So banyak benda yang kita punya nutrition ni boleh membantu untuk mengurangkan masalah yang biasanya kita kena pergi kepada ubat lah. Jadi itu pun dah selesai. Dan dalam saya punya Main sedikit. pengalaman dengan nutrition ni, saya banyakkan kes-kes kencing manis. Seorang saudara yang stroke kedua. So bila stroke kedua ni, dia dah lumpuh setengah badan. Jadi bila saya pergi jumpa dia dengan suami, dia orang dah baca Yasin dah. Dah nak tu nazak dah. Tapi saya ni rasa macam ada hope lagi lah. Ada harapan lagi. So kita bagi nutrition yang lebih lengkap sikit lah daripada apa yang Liana cakap tadi. Dalam 6 benda, dia dah tak boleh makan sebab dia dah lumpuh setengah badan kan. So kita masukkan dalam tube. Mula-mula gula dalam darah dia 30. Daripada 30 tu dia turun ke 5.2 dalam 6 minggu. Pada masa tu saya sangat-sangat yakin bahawa nutrition ni memang ada penyelesaian untuk pelbagai masalah yang kita ada. Sebabnya saudara tu dia ada nurse
privateness. Dan privateness ni tak pernah nampak kes yang macam tu yang pulih. Dan saudara saya ni dah 70-an kan, dia boleh hidup dan dia pergilah rehabilitation, fisioterapi dan sebagainya sampai umur dia 80-an. So kalau kita boleh ubah kesihatan kita daripada tahap macam tu kepada sihat semula, saya rasa tak ada hal kita nak ambil nutrition ni. Malah kita tak payah sampai ke tahap tu. Sebab seksa bila dapat stroke ni. Teramat sakit. So kita elakkan benda tu, kita ambil sebenarnya apa yang kita perlu ambil ialah kita perlu tukar sarapan 1, 2, 3, 4 benda ni untuk memayahkan diri. Tak. Kita buat saja sarapan, kita blend saja. Kalau tak ada masa lain untuk buat nutrition, buat pagi tu pun dah cukup. Itu sebab itu yang saya buat dengan saudara saya ni sekali saja sehari, tapi pun berkesan. So saya rasa tak ada kesusahan pada kita, tapi manfaat dia sangat banyak. So terima kasih kepada Liana kerana penerangan yang sangat lengkap dan moga kita boleh memanfaatkan dan menyihatkan badan. I pass back to you, Liana. Thank you, Kak Nas. Thank you, Kak Nas. So Kak Nas tadi share tentang eczema yang Kak Nas ambil Nutrilite protein lah. So ni antara yang Kak Nas bagi tahu tadi. Antara protein ni juga penting dalam tubuh badan kita lah. Dia sangat-sangat diperlukan. Essential kita panggil nutrient. Okay? Sebab dia ada asid amino. So yang tadi Ana terangkan kan, yang ada protein lengkap dengan ada protein tak lengkap. So ni kira protein lengkap lah. Dia ada asid amino yang boleh buildkan kita punya sel-sel dalam tubuh badan kita. So ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada soalan, Ana akan sharekan kejap. Ana akan sharekan Google Form. So boleh beri feedback lah untuk Zoom Ana kali ni. So dia boleh tekan klik link dekat yang Ana dah hantar dekat chat. So kat situ ada boleh bagi feedback. Okay. So thank you untuk hari ni. So nanti Ana akan share lagi. Oh sorry, kita ambil gambar ramai-ramai boleh? Nanti boleh on camera, Nyahda, Aunty Rosni, Nya, Hana. Boleh buka kamera. So kita boleh kenal each other. Boleh introduce Kak Nas juga. Mak Thank you, pun nak Anna, join. for sharing. Kejap ya, Ana nak ambil gambar. Okay. Okay. So, ready? Okay, thank you Nyanda. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Thank you for today. Terima kasih luangkan masa untuk Zoom. So sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Bye. Thank you, Assalamualaikum. Anna. Thank you, Nazli. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye-bye. Bye.